Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Berkata Imamul Allama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai kaum, Tuhan tidak memberatkan kamu dengan sesuatu, melainkan Dia akan memberikan kamu sesuatu yang lebih baik. Yakni maksud utama Allah ialah untuk memelihara sang hamba itu. Ada perintah dan ada larangan, dikhususkan sesuai dengan hatinya. Berbeza dengan orang-orang yang munafik, musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Lantaran sebab mereka jahil dengan Allah Azza wa Jalla dan permusuhan mereka terhadap Allah, mereka akan memasuki neraka. Betapa mereka tidak akan masuk neraka, padahal dahulu ketika berada di dunia, mereka sering menentang Allah Azza wa Jalla dan menurut jiwa dan hawa nafsu mereka. Mereka ikut kehendak tabiat dan kebiasaan mereka. Mereka tunduk kepada bisikan syaitan mereka. Mereka terus mengutamakan dunia dari akhirat mereka. Betapa mereka tidak akan masuk neraka, padahal mereka telah mendengar tentang Al-Quran, tetapi mereka tiada beriman dengan Al-Quran. Mereka tiada mengamalkan perintah-perintahnya dan berhenti dari larangan-larangannya. Wahai kaum, berimanlah dengan Al-Quran ini dan amalkannya, di samping berikhlas dalam amalan kamu. Jangan bermuka-muka dan jangan membuat nifak dalam amalan kamu. Jangan minta manusia memuji kamu atau minta balasan dari amalan yang kamu buat itu. Sekarang hanya segelintir manusia sahaja yang masih mempercayai kandungan Al-Quran, lalu mengamalkannya kerana Allah Azza wa Jalla. Sebab itu amat sedikit sekali orang yang bersifat ikhlas, dan banyak pula orang yang munafik. Cuba lihat diri kamu itu, alangkah malasnya kamu hendak membuat ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, tetapi kuat pula kamu mentaati musuh Allah, dan musuh kamu iaitu syaitan yang terkutuk. Kaum sufi selalu bercita-cita supaya mereka tiada dibebaskan dari suruhan Allah Azza wa Jalla, kerana mereka tahu bahawa bersabar terhadap semua suruhan itu dan bersabar terhadap takdir dan ketentuannya akan menghasilkan banyak kebaikan yang besar di dunia dan di akhirat. Mereka sentiasa menerima semua tindakan Allah dan perbolak-balikannya. Ada kalanya dalam kesabaran dan di kala yang lain dalam kesyukuran. Ada kalanya dalam pendekatan diri kepadanya, dan di kala yang lain dalam penjauhan. Kadang-kadang dalam kesusahan dan kadang-kadang dalam kerihatan. Kadang-kadang dalam kekayaan dan kadang-kadang dalam kefakiran. Dan seterusnya dalam pertukaran di masa afiat dan sakit. Semua cita-cita mereka ialah untuk menjaga hati mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Inilah perkara yang amat penting dalam pemikiran mereka. Yang mereka harapkan ialah keselamatan diri mereka dan keselamatan manusia dengan Tuhan Azza wa Jalla.
selama mereka selalu memohon Allah Azza wa Jalla untuk maslahat manusia umumnya. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, di antara rahmat Allah Ta'ala, Allah menjadikan seluruh perintahnya itu bersifat kebaikan kepada hamba-hambanya. Dan setiap perintah Allah itu sifatnya mudah dan ringan, tidak membebankan. Maka ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kamu tidak akan dibebankan melainkan berdasarkan kemampuan kamu. Namun di sebalik keringanan syariat dan di sebalik rahmat Allah Ta'ala itu, masih ada rahmat-rahmat yang lain. Bahawa si hamba dalam melakukan amal kebaikannya sebenarnya untuk manfaat dirinya, bukan untuk manfaat Allah Subhanahu wa Ta'ala, manfaat diri sang hamba. Maka Allah Ta'ala yang menyayangi hambanya, sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu arhamu li ibadihi min hadhihi biwaladiha. Allah lebih sayangkan hambanya berbanding seorang ibu sayangkan anak. Maka Allah Ta'ala memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan, memberikan kepada kita jalan-jalan petunjuk. Bahkan Allah Ta'ala sentiasa menawarkan kepada kita taubat yang tidak berkesudahan. Sebagaimana hamba ingin bertaubat, maka Allah Ta'ala terima taubat. Walaupun mereka buat dosa dan maksiat, walau setiap hari, walau setiap detik, namun bila dibukakan kepadanya pintu taubat, maka Allah Ta'ala menerimanya. Maka Allah Ta'ala juga menyebut bahawa setiap kali hambanya melakukan satu kebaikan, Allah akan gandakan. In yaku hasanatan fayudha'ifha. Kalau sekiranya kebaikan yang dibuat oleh hamba-hambanya, fayudha'ifha, Allah gandakan. Jadi bukan sekadar Allah Ta'ala yang ilhamkan, mudahkan kebaikan kita buat, Allah ganda pula pahala. Maka ini janji Allah Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyediakan syafaatnya untuk hambanya. Disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bila mana dikumpulkan semua manusia, lalu Allah Ta'ala perintahkan setiap manusia akan mengikut siapa yang disembahnya. Lalu orang Kristian mengikut salib, orang Yahudi demikian juga mengikut sembahannya, mengikut anutan dan kepercayaannya. Maka tinggal orang beriman, berdiri tidak pergi ke mana-mana, kerana mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesudah Allah Ta'ala adili, maka sebahagian masuk syurga dan sebahagian lagi masuk neraka. Maka ketika mana sebahagian orang beriman yang masuk neraka di kalangan fajir, yang buat dosa, buat salah, yang diadili dengan kesalahan dan kesilapan mereka, maka Allah berfirman kepada para nabi untuk memberi syafaat, mengizinkan. Sebagaimana firman-Nya, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang boleh beri syafaat melainkan dengan izin Allah. Maka para nabi mula memberi syafaat. Sesudah habis syafaat para nabi, maka Allah perintahkan malaikat memberi syafaat. Dan malaikat memberi syafaat dan mengeluarkan sebahagian manusia daripada neraka. Dan Allah Ta'ala mengharamkan neraka untuk membakar wajah orang beriman yang ada iman, supaya dapat dikenali ketika nak memberi syafaat di kalangan rasul-rasul dan nabi-nabi, di kalangan malaikat. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan orang beriman untuk mengeluarkan orang-orang yang mereka kasihi. Bila orang beriman berkata, Ya Allah, sesudah sebagai orang beriman masuk syurga, mereka dah rasa selamat, lalu mereka kata, Ya Allah, ada sahabat kami yang dahulu sembahyang bersama kami, yang dulu berpuasa bersama kami, yang dulu buat baik bersama kami, kami tak jumpa di sini. Maka Allah Ta'ala kata, pergi dan keluarkan mereka daripada neraka. Maka orang beriman pun keluar daripada syurga untuk mencari teman-teman sahabat-sahabat mereka dalam neraka. Dan sebahagiannya dibakar ke kaki, sebahagian sampai lutut, sebahagian sampai pinggangnya, tapi tidak wajah. Diharamkan neraka menyentuh wajah orang beriman untuk dikenali. Kena orang beriman keluarkan.
Lalu mereka kata lagi, yakni ahli syurga di kalangan beriman, ya Allah, ada lagi orang yang sembahyang bersama kami, puasa bersama kami, yang dulu buat baik sama kami, belajar sekali dengan kami, sekian. Maka Allah Ta'ala kata, pergi lagi. Maka mereka pergi lagi kali kedua. Dan mereka membawa keluar sejumlah orang yang mereka kenal. Kemudian mereka kata lagi, ya Allah, orang yang sembahyang bersama kami, yang puasa bersama kami, yang ibadat bersama kami, yang buat baik bersama kami. Allah kata, pergi. Maka orang beriman pun keluarkan. Sehingga yang tinggal yang bakar dalam neraka seluruhnya, termasuk wajahnya. Semua. Dan kali ini Allah Ta'ala berfirman, sekarang baqiyat syafaati. Sekarang yang tinggal adalah syafaatku. Bayangkan bila Allah dah izinkan malaikat dengan sejumlah orang beriman dikeluarkan, para nabi dengan sejumlah orang beriman dikeluarkan, malaikat dengan sejumlah orang beriman dikeluarkan, kemudian orang beriman dengan sejumlah orang beriman dikeluarkan. Tiba-tiba Allah berkata, sekarang ialah masaku memberi syafaat. Maka Allah mengeluarkan siapa yang dikehendakinya. Yang sudah pun kata Nabi SAW dah terbakar muka. Yang dah terbakar semua. Lalu Allah campurkan mereka di sungai syurga. Sungai binahrin bi afwahil jannah. Sungai di depan pintu syurga. Belum syurga lagi. Di depan pintu syurga. Lalu mereka pun dimandikan. Sehingga keadaan mereka seperti biasa. Lalu mereka dimasukkan dalam syurga. Lalu ahli syurga melihat mereka. Lalu ahli syurga berkata, inilah orang yang masuk syurga dengan rahmat Allah tanpa amalannya. Yang masih ada iman. Sebab itu Syekh menyebut tentang, bila sebut tentang rahmat Allah dan ibadat yang Allah Ta'ala perintah dan suruh, khusus untuk orang beriman. Dan khusus untuk hati mereka. Sebab selagi mana hati orang-orang yang ada iman tidak membenci perintah Allah, maka selagi itulah dia ada ruang yang cukup luas untuk diberi syafaat dan untuk mendapat kebaikan. Ada pun orang munafik, apa sebab mereka dibenci oleh Allah sehingga Allah meletakkan mereka dalam neraka yang paling bawah sekali? Kerana hati mereka menentang Allah. Dan hati mereka menentang Allah. Apa beza Yahudi dan juga apa bezanya orang Kristian? Kerana mereka masih lagi berkata mereka beriman pada Allah tapi dengan cara yang salah. Kalau orang Yahudi, orang Kristian, mereka masih berkata mereka beriman dengan Allah tapi dengan cara yang salah. Sebab itu bila Allah Ta'ala bertanya dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, wahai Yahudi, dan kata Allah Maha mengetahui, kamu sembah siapa? Lalu mereka kata, kami sembah Uzair anak Allah. Kamu bohong. Aku tak ada anak dan aku tak ada isteri. Apa yang kamu inginkan? Kami ingin minum, ya Allah. Maka diberikan air. Ketika mana mereka cuba menegur air itu, lalu mereka jatuh bertaburan dalam neraka. Maka dikatakan juga kepada orang Nasara, apa yang kamu sembah? Kata Nasara, kami menyembah Isa anak Tuhan. Allah kata, kamu bohong. Aku tak ada anak dan aku tak ada isteri. Apa yang kamu kehendak? Mereka berkata, ya dengan kepanasan waktu itu, kami nak air. Maka kata Allah, pergi minum air. Ketika mana mereka bergerak, mereka nampak seperti Fata Morgana. Di situ ada air. Rupa-rupanya ia jurang neraka. Umpama kita berjalan di tengah panas, kita nampak di hujung jalan seperti ada lopak air. Dan setiap kali kita mendekati, tak ada. Pantulan kepanasan yang kita panggilkan Fata Morgana. Atau disebut sarap dalam bahasa Arab. Suatu yang khayalan seperti air. Bukan air. Waktu Yahudi dan Kristian mendekatinya, rupanya ia jurang neraka Jahannam. Orang munafik pula, dia tak sembah apa-apa. Bahkan dia menanamkan kebencian pada Allah. Kebencian pada orang beriman. Pura-pura Islam, tetapi dalam hatinya kufur, nifak. Maka ini buruknya orang munafik. Sebab itu Syekh menyebut tentang orang munafik. Orang munafik kerana mereka ini berada dalam kelompok orang Islam. Dan kadang-kala mereka mengajuk-ngajuk perbuatan orang Islam tapi tidak ikhlas. Olok-olok solat. Mereka olok-olok berpuasa. Semuanya itu supaya tidak zahir siapa mereka. Ya, kalau kita melihat pada zaman Nabi Muhammad SAW,
Sebagai munafik ini berada di belakang Rasulullah SAW. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Setiap kali Nabi datang, Abdullah akan jerit lalu berkata, Rasulullah sudah datang. Walau dia munafik yang menyembunyikan permusuhannya kepada Nabi SAW. Mereka menutup supaya jangan ada orang beriman mencium kejahatan mereka. Ya, orang beriman nampak kejahatan Yahudi, Kristian dan penyembah berat. Tapi orang munafik yang duduk dalam kelompok orang beriman, dalam hati mereka menentang Allah. Kerana itu mereka berada pada keadaan yang paling dahsyat. Dan kerana itu mereka, bila di padang mahsyar, mereka diperolok-olokkan oleh Allah. Masih dalam kelompok orang beriman, sesudah diasingkan orang-orang kafir, penyembah berhala dan sebagainya. Lalu mereka menyangka mereka selamat. Mereka dipermainkan oleh Allah sebagaimana mereka dahulu cuba mempermainkan Allah. Yukhadi'una Allah wa rasulahu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka cuba tipu Allah dan tipu Rasulullah. Mereka lupa mereka tipu diri mereka sendiri. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan memperolok-olokkan mereka pada hari kiamat kelak disebabkan kejahatan yang mereka lakukan. Lalu mereka seperti nampak macam selamat. Tiba-tiba waktu mereka nak melintasi sirat, ketika orang beriman yang benar-benar beriman punya cahaya, dan yang paling kecil cahaya ialah cahaya cuma di ibu jarinya. Dia waktu melintasi sirat, sirat tu gelap gulita. Setiap orang akan melaluinya dengan cahaya yang dia ada berdasarkan amalan. Maka orang beriman dengan cahaya-cahaya mereka. Lalu munafik berkata, wahai orang beriman, tunggu sekejap, kami juga di kalangan kamu. Boleh tak kami nak tumpang cahaya kamu? Kata orang beriman, kamu pergilah ke belakang. Irji'u ilal wara', kat belakang tu ada cahaya. Sebab kami datang daripada belakang, datang depan. Pergi belakang, mungkin belakang ada cahaya. Lalu sewaktu mereka ke belakang, maka Allah Ta'ala bina satu tembok menghalang mereka. Untuk bersama orang beriman, ternyata mereka menjadi ahli neraka. Manakala orang beriman mula melintasi satu persatu, ada seperti kilat, ada seperti angin kencang, taufan, ada seperti kuda yang laju, ada seperti unta yang laju, ada seperti seorang yang berlari yang laju, ada seorang yang berjalan dengan tenang, ada yang merangkak, kadang-kadang terjatuh, kerana cahaya cuma ada pada ibu jarinya. Memandang ibu jari untuk berjalan, sedikit demi sedikit sehingga sampai ke syurga. Ini semua orang beriman yang dalam hatinya tidak benci pada Allah. Tidak benci pada perintah Allah. Ya, masalah dia tak buat, itu hal lain, kerana malas dan bodohnya. Tetapi dia tidak pernah membenci perintah Allah. Bila disebutkan perintah Allah, maka dia diam. Dia diam, dia tak membantah. Berbeza dengan orang munafik. Jahilnya pada Allah, musuhnya pada Allah. Bagaimana mereka tak masuk neraka, kata Syekh Abdul Qadir. Dahulu mereka di dunia menentang Allah Ta'ala. Dan mereka memberikan hak kepada hawa nafsu. Mereka mengikuti bisikan syaitan mereka. Mereka membiarkan dunia itu menjadi keutamaan mereka. Mereka meminggirkan akhirat. Mereka mendengar Al-Quran, tetapi mereka menjadi penentang kepada Al-Quran. Tidak mau beriman dengan perintah-perintahnya. Tidak mau berhenti dengan larangan. Walau mereka dengar Quran. Ia berbeza dengan orang kafir, mereka tak dengar Quran. Ini Syekh mencela kalangan orang yang munafik yang berada pada kelompok orang Islam. Ya, sebab itulah satu kerugian yang jelas. Kalau seorang yang duduk di tempat yang baik, tapi tak dapat mengambil manfaat, dia ada masalah yang besar. Ia seperti mana Allah sebut, fi qulubihim marad, fazadahumullahu marada, walahum azabun alim. Dalam hati mereka itu ada penyakit, dan Allah tambahkan penyakit. Walahum azabun azim, dan bagi mereka azab yang besar yang agung. Duduk dengan orang beriman, umpama orang yang duduk kat makanan tapi lapar. Walau mereka boleh makan makanan. Yang duduk dekat sumber air tapi haus dan dahaga. Walau mereka boleh meminumnya, mereka tidak mau minum. Dia kerana hati yang benci pada Islam. Kerana kita tahu orang dengki yang tak akan makan dan tak akan minum di hadapan makanan yang terhidang, di hadapan minuman yang terhidang.
Maka ini disebut dalam pepatah Melayu, itik mati kehausan. Di sungai tempat dia berenang. Bayangkan itik yang berenang di sungai, yang Allah dah beri kemudahan dia tak tenggelam, air cuma kat dada dia. Dikayuh ke tak kayuh, dia tak tenggelam. Dikayuh untuk digerak. Dia bukan kayuh untuk ditimbuk. Campur dan itik dan air, ditimbuk. Artinya, gambaran orang munafik. Mereka dah duduk dalam kelompok yang baik. Mereka perlu ke depan sedikit. Mereka boleh minum air sebab mereka dalam kolam takungan air yang besar, sungai yang luas. Tapi sedikit pun ayat Al-Quran tidak berbekas di hati mereka, bukan menambahkan kebencian. Sedikit pun ilmu-ilmu tentang agama Allah tidak berbekas di hati mereka, bukan menambahkan kebencian dan kedengkian. Walau dalam ilmu Allah yang luas ini. Dan ilmu Allah yang penuh dengan sifat rahmatnya pada hamba-Nya. Kerana bila kita sebut ilmu Allah, kita refer kepada perintah dan larangan. Kerana ini yang menjadi halangan manusia. Yang berbentuk fakta, sains, ya, manusia dengan cepat mengkaji dan berkata, oh ya begini faktanya. Tapi ilmu Allah yang sebenar, yang dituntut pada kita ialah perintah dan larangan. Apakah kita buat dengan perintah? Apakah kita tinggal dengan larangannya? Maka dalam Al-Quran itu ialah perintah dan larangan. Kalau cuma nak kaji tentang kewujudan manusia, Adam dan sebagainya secara kajian sains, kajian sejarah dan sebagainya, ya, orang kafir mendapat manfaat yang banyak daripada ilmu dalam Quran. Dan kajian-kajian berdasarkan kepada asas yang disebut oleh Al-Quran. Tetapi mereka jauh daripada perintah dan larangan Allah. Itu adalah jauhar, permata dalam Quran. Quran tu tuan-tuan, yang tajwidnya, yang indah bacaannya, itu cuma hiasan-hiasan luaran. Yang menjadi realiti Quran itu ialah perintah dan larangan. Dalam Quran ada perintah, dalam Quran ada larangan. Yang tu yang melemahkan orang munafik. Itu yang membezakan orang beriman dengan orang munafik. Itulah yang membezakan ahli Quran yang sebenar. Dan membezakan mereka dengan sejarah kejahatan ahli kitab. Ahli kitab, even mereka menghafal kitab Taurat dan Injil, tapi mereka tak mau beramal dengannya. Mereka menangguh-nangguhkannya. Fatatawala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Lalu mereka tempohkan nanti dulu, sehingga hati mereka jadi keras. Dan mereka tak beramal lagi dengan kitab mereka. Maka Allah ingatkan orang beriman. Ya, Al-Quran bukan untuk sekadar dibaca. Tetapi yang lebih penting daripada itu ialah beramal dengan Al-Quran. Bukan sekadar menghafaznya, tapi beramal yang menjadi tuntutannya. Sebab itu Umar Al-Khattab, dia menghafaz suratul Baqarah selama setahun. Bayangkan menghafaz surah Al-Baqarah selama setahun, ia cuma mengambil masa seminggu dua. Bagi orang yang biasa hafazan. Tapi Umar Al-Khattab mengambil masa setahun untuk hafal Baqarah. Kenapa? Setiap ayat ini baca, dia akan beramal dengan ayat tadi. Dia tak akan berpindah pada ayat kedua sehingga dia beramal dengan ayat tersebut. Begitu dia lakukan sehingga habis suratul Baqarah. Itulah watak sahabat waktu menghafal Al-Quran. Hafal berarti tuntutan beramal. Bukan tuntutan ingatan. Tuntutan amalan. Waktu mereka berkata, jangan lupakan ayat yang kami hafal, bukan makna ayat yang kami sebut. Ayat yang kami amalkan. Kerana lupa yang tercela ialah lupa beramal dengan apa yang sudah pun dibaca. Betul Allah sebut dalam Quran, bila mencela golongan ahli kitab. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Apakah kamu suruh orang buat baik, kamu lupa diri kamu sendiri untuk buat baik, walau kamu membaca kitab? Apakah kamu punya akal? Tidak berakalkah kamu? Jadi kalau seorang lupa ayat Al-Quran, ia jauh lebih ringan daripada orang yang lupa beramal dengan Al-Quran. Ya, lupa pada ayat-ayat Al-Quran ni faktornya lebih kepada faktor kemanusiaan. Sibuk, kadang-kadang tak sempat nak ulang balik. Tapi lupa untuk beramal dengan Quran ini bukan faktor kemanusiaan, ini faktor munafik. Perhatikan faktor dan sebab.
Kalau seorang dia hafal selama ni surah Al-Mulk, surah As-Sajdah, surah Yasin, dia tak ingat. Dia ada faktor-faktor kemanusiaan. Kerana dia dah tua. Kerana mungkin dulu masa dia hafal, anak tak ada lagi, ni ada anak. Dia urus anak. Kena jaga anak ni, PDPR pula. Oh, dia tak sempat. Dia tak ingat. Faktor-faktor kemanusiaan itu ada. Tapi lupa beramal dengan Al-Quran, ini bukan faktor kemanusiaan. Ini faktor munafik. Kerana memang wajib ingat, ini perintah Allah. Tetapi kalau kita lupa perintah bos kita, kita boleh dipecat. Bos kita ingatkan kita, okey awak datang sekarang, tu buat kerja itu, buat kerja ini. Kita lupa perintah dia. Kita akan dimarahi. Bukan mungkin kita dipecat. Sebab itu tak ada excuse atau tak ada alasan. Kalau lupa dialog, okey. Lupa apa yang menjadi tuntutan. Kan itu kata Syekh Abdul Qadir. Wahai kaum, berimanlah dengan Al-Quran. Kembali semula, tetapi orang beriman selagi mana dia tidak menjadikan Quran sebagai tatapan, sebagai tadabbur, imannya akan statik. Just beriman, statik. Imannya tidak mewangi. Imannya tidak mampu berkembang. Bahkan bila baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan bandingan orang beriman yang tak baca Quran, kamasali tamrah, umpama buah kurma, tak ada bau. Walaupun bagus, bau tak ada. Tapi orang beriman yang baca Al-Quran, kamasali turunjah atau utrujah, umpama buah yang mewangi dan sedap dimakan. Sebab itu kata Syekh, cuba perhatikan Quran. Kita, tuan-tuan, sepatutnya untuk kita angkat iman kita, ambil Quran, baca. Dan halusi setiap ayat dan setiap perintah. Berfikir berdasarkan kepada apa yang disebut oleh Al-Quran. Maka Al-Quran sebut satu ayat, cuba fikir. Melainkan Allah akan ilhamkan ilmu-ilmu yang banyak. Sebab itu Imam Khawarizmi boleh berkata, aku suka menatap Al-Quran. Kerana setiap kali aku menatapnya, aku mendapat ilmu yang banyak. Bila orang tanya kepada Imam Khawarizmi tentang bagaimana kehebatan ilmu matematiknya, luar biasa. Sehingga dia anggap sebagai tokoh matematik dunia. Memberi sumbangan yang besar dalam ilmu algebra dan ilmu-ilmu yang lain. Lalu kata beliau, kerana saya sentiasa melihat Al-Quran. Saya tengok Al-Quran. Uthman bin Affan. Al-Quran yang menjadi lebuk atau kita sebut menjadi usang dek kerana lama dia tenung Quran. Bukan sekadar dia membaca sehingga dia khatam Al-Quran dalam satu malam. Sebagaimana diceritakan oleh isterinya. Dalam satu rakaat, dalam satu malam dia khatam Al-Quran. Maka beliau juga menenung Al-Quran. Tengok. Umpama tuan-tuan hari ni tengok Facebook lah. Tenung Facebook. Padahal tulisan Cina tak faham. Tenung tengok juga. Umpama kita tenung suatu benda yang kita macam berminat untuk tahu. Maka demikian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka buka Quran, mereka tenung Quran. Tengok. Kerana Al-Quran bila kita lihat dah ibadat. Bila mana kita berfikir pula, maka melahirkan ilmu yang begitu banyak. Ini yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Ada yang menisbahkan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Allazi la tanqadi ajaibuhu, yang tidak berakhir keajaibannya. Ya ajaib. Bagi siapa? Yang tengok setiap ayat. Baca kenapa Allah sebut yang ni, kenapa Allah tak sebut yang tu, kenapa Allah dahulukan ayat ni, kenapa Allah belakangkan ayat ni. Semuanya ada sesuatu yang menghasilkan ilmu yang hebat. Pada sepintas lalu kita tengok Quran, kita dah nampak kehebatan. Apatah lagi yang tenung setiap hari. Sebab itu yang melihat, memperbanyakkan masa dengan Quran, dia sedang mempertingkatkan iman dia. Tapi kalau kita tak ada masa dengan Quran, tak tengok, satu hari sejuzuk pun tak habis, iman kita ni statik. Kita bimbang iman yang statik kerana menjadikan kemalasan mula bersarang di hati kita. Sebab iman umpama kapal yang berlayar, yang makin lama dia ada karat di bawahnya. Kalau dia tak dibersihkan karatnya, maka dia akan bocor. Maka dia boleh karat. Kalau tuan-tuan tengok kapal, bawahnya dah ada, orang kata dah, semua dah jadi macam batu karang. Dia punya bawah kapal tadi.
Dah ada hidupan lain melekat kat dia. Dia kena masuk dekat limbungan, dia kena tembak dengan water jet yang kuat, pecahkan karat dia, lumuk-lumuk dia. Kalau tidak, dia akan hancur. Maka demikian hati kita ni berkarat. Karat. Lama karat. Dengan kesibukan itu, kesibukan ini. Maka yang akan menghilangkan karatnya Al-Quran. Dengan bacaan, dengan tadabbur, dengan kita tafakkur, maka dia akan membersihkan. Itu yang menjadikan iman kita meningkat. Sebab itulah generasi yang pertama yang disebut generasi yang iman sentiasa meningkat, tak turun. Generasi ini dinamakan sebagai Jilul Quran, generasi Quran. Macam kita ini generasi internet, Jilul internet. Kita inilah jil keturunan ataupun generasi, kita katakan IG dan sebagainya. Lepas tu hati kita penuh dengan kesumat, kebencian. Hati kita penuh dengan ketakutan. Sebab hati ini yang ditadaburnya benda tu. Setiap hari dia tadabur. Kalau komen ada 10,000, 10,000 baca komen. Yang setiap komen tadi rosakkan hati dia. Tidak membina hati dia. Sebab tu orang hari ni, dia cepat wasangka buruk. Orang hari ni hatinya bercampur-campur. Hati koktel. Bercampur-campur. Tak ada satu jati diri. Sedangkan kita bila hati kita tadabbur Al-Quran, kita ada satu jati diri. Jati diri Muslim, mukmin. Ini yang menjadikan kita kuat. Generasi hari ini kita bimbang menjadi generasi yang tidak kuat. Sebab tadabburnya bukan Al-Quran. Tadabburnya pada perkara lain. Kemudian kata Syekh, beriman dengan Al-Quran dan amalkan Quran. Beriman dengan Quran. Tidak terhasil iman melainkan kita mesti tengok Quran, baca Quran. Kemudian beramal dengan Al-Quran. Ya, bila kita memahaminya. Kemudian ikhlaslah dalam amalan. Ikhlas. Dan kalau kita tahu ikhlas ini susah dan sukar, maka kita perlu mujahadah, satu. Yang kedua, kita perlu berdoa minta dengan Allah. Apapun dalam agama yang susah, tuan-tuan, pada permulaan. Sebab susahnya pada permulaan. Sebagaimana cara kehidupan kita yang lain juga susahnya pada permulaan. Kita dah biasa, okey. Nampak senang. Sama juga dalam hal-hal agama. Susahnya pada permulaan kerana Allah nak tengok siapa yang mujahadah. Tapi bila kita bermujahadah, dan di antara mujahadah itu adalah banyakkan doa. Sebab Allah Ta'ala suka hamba yang banyak doa. Kerana setiap kali hamba tu doa, dia telah mengakui kelemahan dirinya. Maka dia terselamat daripada sifat sombong. Tentu kadang-kadang kita nak rawat penyakit sombong. Macam mana? Banyakkan doa. Dia boleh merawat. Watak orang suka berdoa. Dia makan, doa, masuk bilik air, doa, tidur. Watak ini. Dan watak yang kita didik anak-anak kita doa. Okay, Abang Long jangan lupa baca doa naik kenderaan. Okay, doa sebelum mulakan belajar, doa. Kita sedang melatih orang yang tawaduk. So, orang yang bila tawaduk dengan Allah, maka mudah untuk ditawaduk dengan makhluknya. Orang yang tak berdoa pada Allah, maka Allah campak dalam dirinya kesombongan. Bila dia sombong, tuan-tuan, dia akan sombong juga dengan orang lain. Sebab itu, kata Nabi SAW, Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Orang yang tidak berdoa pada Allah, Allah murka pada dia. Kita sentiasa berdoa. Kita tak terikat dengan keadaan tertentu seluruh hidup kita. Bukan bila baginda SAW menyebut, Ta'arraf ilallah fi rakha' ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah ketika senang, Allah tak akan lupa ketika mana kamu susah. Maksudnya kata ulama, doalah walaupun kamu dalam keadaan senang, tak perlukan apa-apa. Kerana Allah tak akan sia-siakan doa waktu kamu perlukan apa-apa. Ya, sekarang kita kata, Alhamdulillah Ustaz, saya dah ada duit, even ada kerja, dah ada anak, ada isteri, tu badan pun sihat. Saya tak nampak nak doa untuk apa. Doalah untuk bersyukur pada Allah. Dan doa juga untuk minta sebagai satu simpanan pada waktu susah. Tuan-tuan dah cukup duit pun masih lagi cari duit dan simpan. Kenapa cari lagi duit? Kan dah ada, dah cukup. Mana tahu akan datang. Takut-takut tak cukup. Sama juga doa. Kita menyimpan doa. Walaupun saya sihat, saya masih minta sihat. Saya sedang simpan doa. Walaupun saya dah senang, saya minta lagi senang. Saya menyimpan doa.
Walaupun saya dah bahagia, saya minta lagi bahagia. Saya menyimpan doa tu. Kalau tuan-tuan simpan duit dan simpan benda material dunia dan kadang tuan-tuan tak perlukan. Tapi berkata, mungkin satu hari nanti saya perlu. Apa tak lagi doa? Makin latih doa walaupun kita dah dapat semua sekarang. Saya dapat semua Ustaz. Yang saya nak dulu, saya doa kat Mekah sekali dapat belaka dah. Habis sekarang, tak ada apa nak minta. Bukan. Minta dengan Allah, dia tak bukan macam minta dengan makhluk. Kita minta dengan makhluk kerana kita tak ada. Kita minta dengan Allah kerana kita memerlukan Allah. Bukan kita perlukan apa yang kita nak, kita perlukan Allah tu. Supaya Allah sentiasa mendengar suara kita. Kerana Allah suka dengar suara orang berdoa. Allah suka sangat. Sehingga kata ulama' antara hikmah, kadang-kadang orang yang baik bila doa tak dapat. Kerana Allah suka mendengar suaranya. Diceritakan bahawa ketika mana seorang berdoa, orang beriman, dia berdoa, maka tidak diberikan lagi, dia terus berdoa. Manakala ada seorang yang jahat, dia doa pada Allah, dan dia dapat terus. Malaikat berkata, ya Allah, kenapa ni si hamba yang jahat dapat cepat, yang ni tak dapat lagi? Lalu kata Allah, kerana yang ni aku tak suka dengar suara dia, maka aku berikan, sebab dia takkan doa lagi. Yang ni aku suka suara dia, kerana itu aku biarkan dia terus berdoa. Dan sebab tu kita tengok ada kelompok manusia, bila dia perlukan sesuatu je dia berdoa, lepas tu tak ada doa dalam hidup dia. Ya, kita nampak macam, dia okey apa? Bukan. Allah tidak suka mendengar suara. Tapi kalau kita sentiasa, Masya Allah, setiap malam bermunajat, berdoa, pagi petang berdoa, Allah suka suara kita. Bila Allah ilhamkan kita untuk berdoa, kerana Allah sayangkan kita. Sebab itu tuan-tuan, takutlah bila kita tak terhilang untuk berdoa. Ya, sebagaimana dikatakan oleh seorang sahabat Rasulullah, aku tak takut kalau doa aku tak diperkenankan. Aku takut aku tak lagi angkat tangan berdoa. Kan itulah musibahnya. Tak dapat apa yang kita minta, bukan musibah yang sebenar. Tapi musibah sebenar bila tangan ini tak mampu lagi diangkat untuk berdoa. Inilah musibah. Sebab nak beritahu Allah dah tak suka dengar suara kita. Maka ini yang perlu kita tahu tentang kenapa kita kena terus berdoa. Doa dan doa. Bagaimana Allah ilhamkan kita untuk berdoa, angkat tangan. Kerana Allah suka mendengar suara kita. Dan bila Allah mendengar suara kita, itu makna rahmat. Rahmat yang berterusan. Sampailah nanti dia menjadi satu khazanah yang hebat di hari akhirat kelak. Kata Syekh, jangan kamu jadi orang munafik yang bermuka-muka dan nifak dalam amalan. Dan sifat orang munafik lagi, jangan suka meminta manusia memuji kamu atau minta balasan daripada mereka. Ini asas yang jelas dalam hidup. Tetapi kita jangan berharap pujian manusia. Jangan berharap. Dia orang nak puji, itu hal dia lah. Nak puji biarkan. Tetapi bukan untuk kita mengharapkan. Sehingga bila kita tak dapat pujian, lalu kita pun lemah. Bila dapat kejian, kita terus tewas dan mati. Kita tak pernah hidup dengan pujian manusia dan tak mati dengan kejian manusia. Kita hidup dengan rahmat Allah. Kita hidup dengan kurniaan Allah SWT. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh. Kalau bukan kerana rahmat Allah dan juga kurniaannya, saya tak ada nilai hidup ini. Sebab itu kita nak melihat rahmat Allah. Melihat rezeki yang Allah bagi, melihat peluang yang Allah beri, melihat jalan-jalan kebaikan yang sentiasa terbentang luas dan taubat yang sentiasa Allah Ta'ala ilhamkan pada kita. Kemudian kata Syekh, zaman kita sekarang ini hanya segelintir yang beriman dengan Al-Quran. Ia musibah agama. Kebanyakan mereka munafik. Kan itu kamu nampak mereka malas buat ibadat pada Allah. Daripada malas tadilah timbul permusuhan mereka kepada Allah. Dan mereka ikut musuh utama mereka, iaitu syaitan. Dalam Quran Allah sebut apa? Inna syaitana lakum adu, fattakhidhuhu aduwa. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Kata Allah, syaitan tu musuh. Jadikan dia musuh. Sebab dia ni syaitan, dia akan menyuruh orang-orang yang mengikutinya supaya menjadi penghuni neraka. Dan tiba-tiba sekumpulan manusia yang ikut syaitan. Macam mana ikut syaitan? Bila kita membelakangi Al-Quran, itulah dia jalan syaitan.
Contoh kalau kita tahu jalan ni jalan yang betul, tempat kita nak tuju. Kalau kita tak jumpa jalan ni, kita tahu kita dalam kesesatan. Lagi tak jumpa. Kalau dah jumpa, kita confirm. Umpama, tuan-tuan bila tuan-tuan pergi satu tempat, tuan-tuan ada satu benda jadi tanda. Saya tanda masjid ni. Kalau saya jumpa surau ni, jalan saya tu betul. Dia dah tanda ni. Ni surau kat simpang ni. Saya nak pergi ke kebun, saya tengok ni surau ni kalau kat simpang. Saya tak sampai ke kebun. Tapi bila kita tak jumpa tanda, kita tahu kita dalam kesesatan. Sesat ni. Kalau kita orang yang memang dirahmati Allah, kita akan telefon, tanya supaya kita balik semula ke jalan kita. Nak jumpa tanda tu. Dah jumpa tanda tu, kita confident. Jadi bila kita mengetahui jalan, Allah begitu. Bila kita tahu, bila kita ikut Al-Quran, ya kita betul. Sampai tak sampai lagi, itu hal kedua. Tapi saya dah jadikan Al-Quran sebagai guideline saya, panduan saya. Masalah tak sempurna itu dan itu hal yang lain. Masalah mungkin tayar kita panci. Tapi kita dalam track tu, kita tahu. Mungkin kita kena jalan kaki lah, kenderaan rosak. Tapi penat sikit, jauh sikit. Namun kita akan sampai. Berbanding orang dah silap pilih jalan. Walau selaju mana kenderaannya, dia tak akan sampai. Dia dah silap pilih jalan. Dan dia tahu jalan ni silap. Dia nak pecut macam mana, dia tak akan sampai. Maka sebab itu bila kita membelakangi jalan Al-Quran, berarti kita ikut jalan syaitan. Bila ikut jalan syaitan, dia musuh. Dia musuh kamu. Dan sebelum itu dia musuh Allah. Allah ingatkan kita jangan berkawan dengan syaitan. Sebab dia musuh Allah. Bila dia musuh Allah, dia tak akan inginkan kebaikan pada kamu. Tapi kita diminta berkawan dengan orang yang cintakan Allah. Sebab orang yang cintakan Allah, dia memang nak beri kebaikan pada kita. Bukan lebih pada dirinya. Kalau kita jumpa orang beriman betul-betul, dia nak beri kebaikan pada kita lebih pada diri dia dapat. Sebab apa? Cintanya pada Allah menjadikan dia buat demikian. Itu para sahabat sifatnya begitu. Sehingga Allah puji. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang lain daripada diri mereka. Walaupun mereka memerlukan. Sebab itu kita dituntut mencari orang yang cintakan Allah. Jangan cari orang benci Allah. Sebab dia akan mengambil kesempatan daripada kita. Kita nampak dia okey Ustaz, walaupun tak semayang, walaupun dia tak tu, dia okey, saya nampak dia baik. Jangan. Dia akan ambil kesempatan pada kita. Dia akan rosakkan kita. Kalau dia dengan Allah bermusuh, bagaimana kita mengharapkan dia baik dengan kita? Tidak mungkin. Melainkan dia akan buat kerosakan yang sama. Dia ajak kita jadi musuh Allah macam dia juga. Sebab itu kita diingatkan selalu. Kemudian kata Syekh, orang sufi yang sebenar, dia tidak mahu dibebaskan daripada perintah Allah. Sebab dia tahu ada kebaikan. Jadi gini tuan-tuan, kalau kita lihat ada kalangan orang beriman yang biasa. Setiap kali perintah Allah dianggap macam satu beban, maka dia sudah buat, dia rasa terlepas. Dan dia mungkin tak nak buat lagi sehinggalah akan datang. Umpama kalau dia ada harta. Dia tahu perintah Allah padanya zakat. Itu yang wajib. Itu dibuat dia rasa lepas. Tapi perintah yang lain seperti sedekah dan sebagainya, dia tak atau kurang berminat. Tapi orang yang benar-benar suci hati, dia tidak mahu bebas daripada perintah Allah. Walaupun perintah itu bersifat sunat, dia tak nak, maka dia terus buat. Kalau jenis berzakat, itu zakat yang menjadi minimum kewajibannya. Itu bersedekah, bukan lebih banyak pada zakat dia. Zakatnya 2.5%. Dia dah sedekah 25%. Kenapa? Jiwanya suci. Dia tidak membebas daripada kebaikan yang Allah perintahkan. Walaupun tidak lagi diperintahkan secara wajib padanya, secara ilzam. Namun dia melihat perintah-perintah lain. Kadang-kadang perintah tu pada orang lain, tapi dia juga mengambil peranan. Perintah tu pada orang lain, contoh dalam mendidik anak-anak ni, perintah mak ayah lah. Tapi dia turut mengambil sumbangan untuk didik orang ni. Walaupun orang ni dah ada mak ayah, dia nak didik juga. Dia nak beri juga nasihat. Kadang-kadang dia tahu perintah ni cukuplah. Polis ada, ni ada. Tapi dia sebagai warga umum, dia tetap nak beri atau nak bantu orang. Ataupun nak jadikan perintah ini diterima oleh semua orang. Maka sifat para sufi, sesekali mereka tak akan bebas daripada ketaatan pada Allah. Sebab mereka tahu dalam ketaatan pada Allah itu ada keindahan. Sebab itu mereka tak cukup dengan solat 5 waktu.
Mereka solat dan solat. Walau solat yang mereka solat bukan wajib pun, tapi mereka lakukan. Mereka tidak terikat cuma dengan nafkah anak isteri mereka. Mereka juga menafkahi orang lain yang tak wajib mereka nafkahi. Isteri mereka bagi, itu kewajiban anak-anak. Mereka juga bagi mana-mana keluarga isteri yang susah, mana-mana keluarga pak-pak saudara yang susah. Dia nampak macam itu sebagai nafkah wajib baginya, walau tak wajib. Tak wajib baginya, tapi dia merasakan tanggungjawab. Makanya kita jumpa orang yang menafkahi orang lain yang bukan dalam kewajibannya. Ya, isterinya dilapangkan rezeki, anak-anak juga begitu. Habis keluarga isteri dia dapat, keluarga dia pun dapat. Dia belah pak saudara bini dia, pak saudara belah dia, atuk, nenek, tok, semua dia sempurnakan. Seperti dia macam bertanggungjawab. Maka itu orang sufi. Sebab hati yang bersih menjadikan seorang cenderung. Kerana mereka melihat setiap perintah Allah itu kebaikan. Kata Allah, bila beri kita satu perintah, mereka kebaikan yang banyak di dalam. Kalau orang tahu, orang tak akan tinggal perintah tadi. Maka mereka melakukannya kerana kebaikan tersebut. Kemudian kata Syekh, dan orang sufi sebenar menerima segala takdir Allah. Macam mana pun Allah bolak-balikkan hidup mereka, mereka terima. Bila senang mereka syukur, bila susah mereka sabar. Bila sihat mereka banyak buat kebaikan, bila mereka sakit mereka banyakkan kesabaran. Apa pun Allah ubah kehidupan mereka, mereka tidak pernah membantah. Maka mereka tidak pernah berhenti untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mereka tahu itulah cara untuk jaga hati. Dan hati ni benda yang Allah perintah supaya kita jaga. Hati ni jangan berubah. Tak tahu kalau kita kasih sayang kita pada orang. Kalau seorang isteri yang sayangkan suami dia, kalau suami dia untung disayang, suami dia rugi pun disayang. Susah senang bersama. Dia tak akan berubah sayangnya hanya kerana suaminya bisnes tak jalan. Dengan pandemik sekarang suami dia slow, dia tetap sayang suami dia. Waktu sakit suami dia disayang, sihat sayang. Kerana dia berkait dengan hatinya, bukan berkait dengan keadaan suami dia. Dia tu menjaga kasih sayang. Samalah tuan-tuan bila kita menjaga kasih sayang dengan Allah. Jaga hati kita supaya Allah sentiasa pandang. Maka apa pun yang Allah Ta'ala takdirkan, maka kita terima. Kita terima berdasarkan keadaan itu dengan apa yang Allah perintahkan. Ya, bila kita sakit, maka Allah perintahkan kita sabar. Maka kita menggandakan sabar. Bila kita senang, Allah perintahkan kita syukur. Lalu kita gandakan syukur. Bukan sekadar syukur, Alhamdulillah je. Bukan. Gandakan kesyukuran. Bila mana kita sihat, kita gandakan ketaatan. Gandakan bukan sekadar Alhamdulillah saya sihat. Tak, gandakan ketaatan. Bangun lebih awal untuk qiyam. Bangun lebih awal untuk ke masjid, untuk melakukan solat subuh. Biar masa lebih banyak. Demikian kita, setiap kali Allah ubah kita dengan takdir, maka setiap kali kita memahami apa yang Allah perintahkan di situ. Kita tak kisah kita dipindahkan kat mana, tetapi kita akan melazimi perintah Allah walau di mana kita berada. Kalau kita dalam posisi dulu anak, lalu kita mentaati perintah Allah atas kapasiti kita seorang anak dengan ayah, dengan mak. Kalau hari ni pula kita mungkin isteri, kalau bagi perempuan, kita kapasiti dia sebagai isteri untuk dia lakukan perintah Allah Ta'ala. Maka dia tak perlu tanya apa suami dia beri pada dia untuk dia jadi baik, sebab dia tahu ini perintah Allah. Dia seorang isteri tak perlu, isteri suami saya kena beri benda tu, benda ni baru saya jadi baik pada dia. Bukan. Bukan begitu cara kita menjadi orang baik. Kita jadi baik berdasarkan perintah Allah dalam posisi kita. Kalau saya jadi suami, atas posisi suami, saya melakukan ketaatan pada Allah. Bagaimana respon pasangan, itu hal kedua. Kalaulah pasangan ni tak berterima kasih, tak bersyukur, kita tetap buat baik walaupun pada orang tak bersyukur. Sebab itu tanggungjawab kita. Kalau ada seorang anak kata, Ustaz, ayah saya tak pernah hakik saya, even dia tengking marah saya, tak. Posisi kita anak, kita akan mentaati Allah dalam posisi seorang anak. Tanpa mempedulikan bagaimana respon orang yang kita diminta berkhidmat atau sebagainya. Maka ini kalangan orang yang menjaga hati, yang tempat di mana Allah Subhanahu Wa Taala pandang dan merahmati kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.